Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. 各位亲爱的弟兄姐妹，主内所爱的弟兄姐妹们，早安！ Salam damai dalam kasih Tuhan. 愿你们平安，在主爱中平安。 Tidak terasa kita sudah mencapai bulan terakhir pada tahun 2023 ini. 我们不知不觉已经进到今年2023年的最后一个月， Kita memasuki bulan Natal. 我们进入圣诞夜。 Karena itu kita akan merenungkan beberapa tema untuk minggu depan, mulai minggu ini dan minggu depan, mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal bersama-sama. 在这个月的头一个礼拜，我们要开始一同思想有关圣诞节的信息，让我们可以一同的去查考。 Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema Natal, penggenapan janji Allah bagi umatnya. 今天我们要跟你们一同思想的一个题目，就是说有关圣诞节，就是神应许的成就。 Ada dua bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. 今天我们所思想的题目有两节圣经成为我们的基础。 Yang pertama adalah dari Injil Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. 头一处经文是在马太福音第1章23节那里。 Mari kita membacanya bersama-sama, Baik. yang berbahasa Indonesia terlebih dahulu dan kemudian yang berbahasa Mandarin. 我们要一同来读这一节经文，用印尼文的先用印尼文读，然后我们用中文的来一起读。 Ya, mari kita membaca yang bahasa Indonesia terlebih dahulu. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 中文的我们一起念：必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。 Ya, selanjutnya mari kita membaca dari Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. 我们接下来要读另外一节圣经，是在以赛亚书第7章14节。 Sekali lagi kita membacakannya dengan sekarang bahasa Mandarin dulu, kemudian baru yang bahasa 这 Indonesia. 一节我们先用中文来一起念，然后用印尼文再来一起念。 请 因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。 Dalam bahasa Indonesia mari kita baca bersama-sama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 这就是神的话，但愿听神的话，并且把神的话存在心中，在我们的生活上实行出来的弟兄姐妹们有福了。 Bapak Ibu, kalau kita melihat anak-anak sedang bermain atau kita sedang bermain dengan anak atau cucu kita, seringkali kita melakukan hal seperti ini. 我们许多时候跟小孩子们一起玩的时候，儿子跟我们的孩子们一起玩的时候，有时候会有发生这样的事。 Dalam bahasa Inggris ini sebutnya pinky promise atau janji kelingking gitu ya. 这件事就是说pinky promise， 就是说指头的应许。 Kalau kita janji anak kita, kalau kamu ya nurut apa yang papa mama bilang, nanti papa mama ajak makan yang enak. Nah, 呀，我们常常会对我们的孩子说，我们许诺他们说，若是他们好好的在那里，我要你们以后带你们去吃很好吃的一餐。 maka kita kaitkan kelingking kita dengan kelingking anak kita. 那么我们就有小指头跟我们孩子的小指头连接在一起。 Bapak Ibu sekalian, dari beberapa sumber yang saya baca, rupanya pinky promise atau janji kelingking ini itu katanya
berasal dari Jepang. 我研究起来，原来这个指头的小指头的应许呢，是出于日本那个时代。 Ini terjadi dimulai sekitar abad ke-16 atau tahun 1600-an sampai tahun 1800-an. 这样的习惯是从1600年到1800年之间发生的事。 Dalam bahasa Jepangnya, ini pinky promise atau janji kelingking ini adalah yubikiri. Ya. 那么日本话叫做 yubikiri， 这个指头小指头的应许叫做 yubikiri。 Kalau janji jempol mungkin yubi kanan begitu ya. 如是用指头，我们说右手的话就右手的应许。 Enggak bercanda ya. Yubi kiri gitu ya. Yubi kiri ini artinya adalah potong tangan, Bapak Ibu. 这个应许呢的条件就是说割下他的小指头。 Konon katanya ya, dulu orang berjanji dan kalau janjinya tidak ditepati, dia berjanji, nih saya akan potong jari kelingking saya. 呀，以前人家若是已经应许了，他没有去实行的话呢，就要割他的小指头。 Kita tahu kalau dalam film-film Yakuza Jepang itu ya, kalau orang ada yang gagal melakukan tugasnya, mereka potong jari gitu ya. 我们也看到在电影里面呢，那些日本的将军官员呢，他们不实行他们的应许的时候，他们会割下他们的指头。 Mungkin latar belakangnya dari kata ini yubikiri. 可能就是因为这个缘故了，来源就是在这里。 Bapak Ibu sekalian, berbicara soal janji, bukankah kita sebagai manusia sering berjanji? 我们许多时候做人呢，常常去许诺， Dan 承诺别人。 sebagai manusia, bukankah seringkali kita mengingkari janji kita? 但是我们做人许多时候都是没有去实行我们所许的诺。 Kalau yubikiri tadi ya mungkin sudah berapa kali ya harus motong kelingking sampai kelingkingnya habis mungkin gitu 那 ya. 么就是看到那个 yubikiri 这件事的时候，就指头就已经割断了，就好多指头就割断了。 Sekalipun kita sering ingkar janji, tetapi bukankah ingkar janji itu bukan sesuatu yang kita senangi? 其实我们违背我们所应许的，我们是不喜欢去做的，是吗？ Bagi kita yang ingkar janji, seringkali kita ada rasa bersalah karena kita tidak bisa memenuhi apa yang kita sudah janjikan. 许多时候我们违背了我们所应许的，我们觉得我们自己有错了，我们没有去实行我们所应许的。 Sedangkan buat orang yang diingkari janji selalu merasa kesel. Apa-apa nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan. 所以那些我们应许给那个人的时候呢，他没有收到我们的应许呢，他就觉得非常的不舒服，非常的难受。 Walaupun kita tidak suka untuk ingkar janji, tetapi kenyataannya kita sering ingkar janji. 虽然我们不欢喜去违背我们的应许呢，但是我们许多时候就这样的做下去。 Dan sebaliknya, Allah kita juga adalah Allah yang sering berjanji. 我们看见我们的神，他常常由他给我们的应许。 Dan di dalam Alkitab itu mencatat begitu banyak janji-janji daripada Allah. 在圣经里面，我们看见很多处的地方都是有神的应许在那里。 Namun berbeda dengan manusia yang seringkali ingkar janji, tetapi Allah selalu menepati akan janjinya. 神不像我们人常常违背的应许，但是神就是一直是这样的遵行着他的应许。 Dan ketika kita membaca bagian dari Matius pasal 1 ayat 23 dan Yesaya 7 ayat 14 tadi, 当我们看见马太福音刚才所念的第1章23节跟以赛亚书第7章14节那里的话的时候， kedua ayat itu menunjukkan bahwa ini adalah bukti Allah senantiasa memenuhi akan janjinya. 这里就给我们看见神就是一致的做到他所应许的。 Kedua ayat ini adalah bukti bahwa Allah adalah Allah yang menggenapi akan 所 janjinya. 以我们就看见证明神就是这样的去行出他的所应许的。 Pertanyaannya adalah bagaimana Allah
menepati janjinya. 问题就是说，神如何去遵守他的应许呢？ Dari kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa janji Allah adalah janji yang tidak dibatasi oleh waktu. 那么我们看见这两节经文里面，神的应许是不限制在时间里面。 Kalau kita melihat bahwa kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya, itu ditulis sekitar tahun 600 sebelum Masehi. 那么我们看以赛亚书那一节圣经的应许，是在主耶稣降生的时候600多年前。 Dan ketika Injil Matius itu dicatat, ini merupakan catatan daripada kelahiran Kristus yang terjadi kurang lebih tahun 0 di dalam Masehi. 马太福音所记载耶稣的降生，就是在年节这个年日是0的那个方面。 Jadi dari Yesaya hingga Yesus lahir itu ada kurang lebih 600 tahun. 所以我们就看见从以赛亚的应许所说的话那里，到耶稣那个时候，就是大概是600年。 Bukankah itu sebuah rentang waktu yang cukup panjang, Bapak Ibu sekalian? 这个时间实在是一个不是短的时间。 Kalau ada seseorang berjanji, kemudian dia ditunggu sampai 600 tahun kemudian, artinya dia sudah meninggalkan dunia ini. 若是一个人在600年以前呢应许的话呢，他可能已经死了。 Tidak saja sudah dia meninggal, mungkin sudah berganti generasi, sudah cucu, cicit atau buyut dan selanjutnya. 这样已经超过了历代一代传下来的时代。 Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, sekalipun janji Allah itu melewati waktu yang begitu panjang, tetapi Allah menggenapi janjinya. 我们看见，虽然神的应许是经过那么长的时间，但是上帝却是进行他的 Allah 应许。 tidak pernah melupakan akan janjinya kepada 神 kita. 不会忘记他所应许的。 Kita manusia seringkali menjadi lupa, benar bukan? 我们许多时候不是常常忘记我们所应许的吗？ Saya merasa bahwa kita makin canggih, makin modern, kita makin mudah lupa. 我们 Bapak 在 Ibu. 这个新时代很多技巧的时候，我们更加容易去忘记。 Dulu waktu saya masih pemuda, masih remaja, masih sering ngapalin nomor telepon rumah. 我常常在年轻的时候去记得每一个人家里面的电话号码。 Tetapi sekarang dengan ada handphone, semua ada phone book, kita nggak apal sama sekali. 现在我们有手机，有方便的这样的做，所以就忘记了一切。 Saya ingat Cinova TU kita itu dulu adalah buku telepon berjalan, Bapak Ibu. 那个时候呢，有这个走动的电话号码。 Ya, Ibu Nova kalau ditanya siapa begitu ya, Pak Lili misalnya, dia sudah hafal nomornya berapa. 它好像是一个走动的电话号码那样。我们问诺发姐妹的时候，问她那一个人的电话号码多少，她就会告诉你。 Pak Alvin nomornya berapa, dia bisa langsung sebutkan. 你问我的电话号码呢，他就会立刻告诉你我的电话号码。 Sekarang coba tanya ke Cinova, saya rasa dia bilang sebentar ya, saya lihat handphone dulu. 现在我们去问诺发姐妹的时候，她说：“哎，停一下，我要去看手机一下。” Kita manusia mudah sekali lupa. 我们做人呢，常常忘记， Tetapi Allah tidak pernah melupakan akan janjinya. 但是神绝对不会忘记他所应 Walaupun 许的。 janji itu sudah melewati waktu yang begitu panjang. 虽然这个应许已经过了很长的时间， Allah selalu menepati janjinya. 但是神绝对是完成他的应许。 Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu gumulkan pada saat ini. 我们不晓得今天你为什么事情，为做什么事情在那里挣 Ada di 扎。 antara Bapak Ibu yang mungkin sudah mendoakan satu hal bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. 可能你在你们当中有人已经为做一件事情祷告了1年，甚至4年、几十年。 Bapak Ibu mungkin berkata, saya sudah mendoakan ini namun Tuhan tidak pernah menjawab akan doa saya. 我已经祷告了，但是上帝好像没有听我的祷告。 Saya berdoa sampai lutut saya mungkin sekarang sudah rematik. 我祷告我的膝盖变好了，不痛了， Tapi saya tidak melihat ada satu perubahan. 但是我没有看见有什么变化。 Bapak Ibu mungkin saat ini situasi tidak berubah. 今天我们看见环境不改 Tapi 变， ingatlah Allah adalah Allah yang menepati janjinya. 但是我们要记得神会成就他的应许。
Bisa saja saat ini janji itu belum ditepati. 可能这个时候他的应许还没有成就， Namun sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, 照着神的时间跟他的计划， Tuhan akan menggenapi janji. 上帝会做成他的所应许的。 Inilah bagaimana Tuhan pertama-tama menggenapi janjinya bahwa janji Tuhan tidak dibatasi dengan waktu. 这是头一方面，神所应许的没有受时间的限制。 Hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana Allah menunjukkan atau menggenapi akan janjinya adalah janji Allah itu digenapi dengan cara yang tidak terduga. 那么我们看见第二方面，神所应许的成就，是我们今天所想不到的。 Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14 tadi, di situ dikatakan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. 那么以赛亚书的那里所讲的应许的第7章14节，那里告诉我们说，必有童女怀孕生子。 Ada kata-kata seorang perempuan muda. 在这里讲到必有童女，有一位童女。 Sementara itu di dalam Injil Matius pasalnya pertama ayat yang ke-23, 马太福音1章23节那里告诉我们， di situ dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. 那么在那里告诉我们说，必有童女要怀孕。 Ada seorang anak darah perempuan muda yang mengandung. 一位童女要怀孕生子， Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? 那这个是什么意思呢？ Baik perempuan muda ataupun anak darah menunjukkan perempuan yang belum menikah. 那童女的意思就告诉我们说，这个女人呢还没有结婚。 Bapak Ibu, mungkin pada zaman ini orang perempuan yang belum menikah bisa mengandung. 那么在这个时代，我们会看见许多还没有结婚的女孩子会怀孕， Itu bisa terjadi. 可能会有这样的事情。 Kita kenal satu istilah single parent. 我们说只有单一的父母。 Seorang orang yang menjadi orang tua tanpa dia menikah. 一个人他成为一个母亲，但是他还没有结婚。 Namun demikian pada zaman itu ketika seseorang dikatakan anak darah atau seorang perempuan muda mengandung, 但是若是讲到当时的时代呢，有童女要怀孕的话， ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi dan hal yang berbahaya. 这是不可能发生的事，也是一种危险的事。 Karena jika ada seorang perempuan muda yang belum menikah dan dia mengandung, artinya dia sudah melanggar kesusilaan dan dia siap dihukum mati. 那么一个童女还没有结婚的女孩子，如果是怀孕的话，就是违背了律法，她已经犯了奸淫。 Karena itulah ketika malaikat datang berkata kepada Maria, berbahagialah engkau karena engkau akan mengandung. 那么当这些天使来到玛利亚那里的时候，告诉玛利亚说：“你要怀孕生子。” Maka respon Maria yang dicatat dalam Lukas 1 ayat 34, Maria berkata, bagaimana itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. 玛利亚就在路加福音第1章34节那里的回答说：“这件事情怎么能够成就呢？因为我还没有结婚。” Tidak mungkin seorang perempuan muda, seorang anak darah itu mengandung kalau dia belum bersuami. 一个童女绝对不会怀孕，因为她还没有结婚。 Namun malaikat Tuhan menjawab. 但是那个天使就回答玛利亚说： Roh Kudus akan turun atasmu dan engkau akan mengandung karena Roh Kudus. 圣灵要伏比你，要临到你身上，你要怀孕。 Maria mengandung bukan karena hasil hubungan suami istri, tetapi bagaimana Allah yang tidak terbatas itu masuk ataupun mengambil dirinya menjadi manusia di dalam rahim Maria. 那么玛利亚她虽然还没有结婚，但是这位伟大的神、全能的神，他借助玛利亚的生殖来怀孕，来生一个儿子。 Buat banyak orang itu hal nggak mungkin, bagaimana bisa Allah masuk ke dalam rahim manusia.
那么很多人就以为呢，这不可能的事，因为什么呢？这位神能够进到人的心里面呢？ Kalau hal itu tidak mungkin terjadi, 那么这件事情不可能发生的， artinya dia tidak berhak menjadi Allah karena tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. 因为他不认识神，因为在神那里没有难成的事。 Dalam hal inilah Allah menyatakan mengenapi janjinya dengan hal yang tidak terduga. 在最近这件事情上，我们看见神成就他的应许，是我们没有去猜想到。 Dia menggunakan seorang anak darah Maria yang belum menikah itu untuk mengandung Yesus Kristus Sang Juru Selamat. 他利用一位童女还没有结婚的女孩子呢，来怀孕生了主耶稣基督他的儿子。 Dan itulah hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. 这就是我们人从来没有想到的事。 Berbicara soal karya Allah yang tidak terpikirkan oleh manusia, izinkan saya menceritakan apa yang menjadi pengalaman saya ketika saya masih menjadi seorang pemuda. 我也现在愿意跟你们去分享我在年轻的时候呢所发生的事情是，实在是看到神的应许的成就。 Di tahun 1998, kira-kira dalam suasana Natal seperti ini, 在1998年，在圣诞节气氛的当中， ketika itu saya seorang pemuda dan saya dipercaya untuk menjadi si acara di dalam perayaan Natal di gereja kami. 所以我在那个时候呢还很年轻，就去被指为我们教会圣诞节的节目的主席。 Sebelum Natal dimulai, seorang rekan itu berkata kepada saya, saya punya kenalan yang punya ini Bapak Ibu sekalian, LCD proyektor. 呀，那么我的朋友就告诉我说，在这个圣诞节期间呢，我们可以利用这个放映机，就是说，这个 projector 呀，放映机。 LCD proyektor zaman itu adalah barang yang mewah ya. 那个时候的这个机器呢是很高贵的。 Sekarang sudah agak ketinggalan zaman, kita sekarang sudah pakai Videotron seperti ini ya. 现在我们已经没有用这个机器了，我们用另外的一种更新的仪器。 Ketika teman saya, saya bisa sediakan LCD proyektor gitu ya. 他就告诉我说，我可以为你预备这个放映机。 Kreativitas saya ini ya tersulut Bapak Ibu 那 sekalian. 个时候我就被激动的时候， Maka saya berpikir gimana ya kalau kita bikin ya semacam film pendek sinetron-sinetronan begitu 那 ya. 么我们就好不好去做一个短短的影片？ Maka dengan peralatan seadanya pinjam sana pinjam sini dengan komputer yang masih sangat lama begitu ya, lambat prosesnya, kami mulai syuting walaupun nggak pernah lihat gimana orang syuting begitu ya. Kami buat pokoknya kami usahakan supaya ada sebuah film pendek yang kami buat. 什么？我们用各种各样简单的方法呢，来做这个我们要放映出来的戏剧。 Dan ketika proses yang sudah begitu cukup lama, beberapa bulan kami lakukan dan hampir selesai. 我们几个月以来呢，就开始了去做这个要放映出来的影片的。 Seminggu sebelum acara dimulai, teman saya datang kepada saya. 在一个礼拜还没有开始去执行的时候，我的朋友来到我跟前对我说 Dia bilang, sorry banget, 哎呀，他说对不起， itu proyektor yang kemarin aku janjikan nggak bisa dipinjam. 我以前应许给你借给你的那个放映机，今天 Pas 借 tanggal 不 itu, 到。 pas tanggal itu dipakai. 那个放映机被人去用的。 Kami dari tim si acara kemudian kumpul begitu ya. Waduh ini gimana ya caranya, ini tinggal seminggu. 所以我们就联合起来在讨论，我们还有这个一个礼拜，单单一个礼拜的时间，我们要放出来。 Seorang teman bilang ya udahlah kita bikin acara biasa aja, drama yang biasa live action gitu ya, orang tampil, kan kita sudah latihan juga. 所以呢，有一些人也提议说，我们不要做这个影片了，我们就做简单这个演出来的戏剧罢了。 Tetapi di dalam hati kecil saya masih ada keyakinan bahwa kita masih bisa melanjutkan akan proyek ini begitu ya. 但是我心里还是觉得我们可以来完成我们所计划的这个影片。 Saya bilang kepada teman-teman saya, mari kita doa dulu supaya Tuhan boleh menyediakan
LCD proyektor ini. 所以呢，我就跟我的朋友说，我们一起祷告吧，愿神为我们预备这个放映机。 Sambil kami berdoa, kami mencari-cari informasi bagaimana kami bisa mendapatkan LCD proyektor. 我们一面的祷告，一面去找哪个地方有放映机可以借给我们。 Gereja kami belum punya waktu itu. 那个时候我们教会没有放映机。 Seorang rekan bilang di Surabaya, ya, kami tinggal di Malang, ada gereja besar yang punya LCD proyektor, gitu ya. 那个时候我住在马郎，因为在泗水那边有一个教会，他们有这个收音机。 Saudara saya jadi majelis di sana, coba saya tanyakan apakah bisa dipinjam. 所以呢，我可以帮忙你查问那边当执事的那个弟兄呢，我们可以不能够借到这个放映机？ Dan seperti proyektor di gereja pada umumnya, proyektornya digantung Bapak Ibu, nggak bisa dilepas. 但是那个教会他们有这个放映机，但是是挂在那个地方，没有办法打开来的。 Kami mencari-cari informasi yang lain. 我们就再找其他的 Sampai 消息。 ada seorang rekan yang mengatakan, oh saya pernah lihat ada satu lembaga komputer Kristen yang punya alat seperti itu yang bisa bikin, yang bisa memproyeksikan gambar. 我就记得某一个教会里面的一个机构呢，在组里面的机构呢，他们可以借给我们的这个放映机。 Tapi ini modelnya yang model lama begitu ya, jadi harus ditaruh di atas OHP. Bapak Ibu tahu mungkin ya, yang seumuran dengan saya atau yang lebih senior, OHP yang dulu itu, kemudian ditaruh di atasnya. Lalu disorot gitu ya dengan OHP tersebut. 那么这个放映机是很简单的古旧的放映机，要用另外的影片呢，把它放在那上面呢，才能够放出来。 Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. 我对他们说不要紧啦，我们就借来了。 Yang penting ada begitu ya. 最要紧我们有了这个放映机。 Maka kami pun datang mendatangi yang punya lembaga kursus Kristen itu, dan kami pun menyampaikan 所以我们来到那个教会的机构呢，就跟他们说，我们有这个心要借来他们的放映机。 Dan kemudian kami tidak menyangka respon daripada pemilik atau yang pemilik daripada lembaga komputer ini mengatakan, oh oke, saya sudah dengar ceritamu, nanti hari Sabtu ya, Sabtu pagi sebelum kalian acara mulai datang, kalian ambil barangnya. 那么他就对我说呢，你可以在礼拜六早晨的时候，这个演戏还没有开始的时候，你可以过来，我就借给你这个放映机。 Dan ketika menunggu sampai pada hari Sabtu, ketika kami merayakan Natal itu, papa atau orang tua daripada seorang rekan kami bilang, nggak mungkin ada orang yang mau minjemin kalian, itu harganya mahal sekali. 那么在礼拜六我们要开始圣诞庆祝的时候呢，有一位老人家呢就告诉我们说，老弟兄告诉我们说，你们哪里能够借到这个放映机呢？因为这个放映机是很贵的东西。 Itu membuat hati saya sedikit ciut, tapi saya yakin kalau Tuhan sediakan pasti Tuhan akan 那个时候叫我心里面非常担心呢，但是我相信神的应许会拯救的。 Dan hari Sabtu ketika kami datang membawa alat yang dipinjamkan oleh lembaga ini. 那么我们就在礼拜六早上就借到了那一个放映机了，从这个教会的机构里面借到了。 Saya terkejut bahwa yang dipinjamkan bukan alat yang sederhana, tetapi proyektor yang besar ya, yang harganya waktu itu mungkin sekitar 60 jutaan. 那个时候我们所借到的是一个很大的放映机，是很好的放映机，那个时候的价钱大概是6000万。 Dan akhirnya kami bawa alat itu, kami merayakan Natal dan kami bersuka cita semuanya berjalan dengan baik. 那个时候我们就非常的快乐欢喜的来用这个放映机来进行我们的圣诞庆祝会。 Yang uniknya Bapak Ibu sekalian, 特别来说， bahwa ketika di kesempatan yang lain ada teman saya yang mau pinjam proyektor lagi. 也在其他的时间有一个朋友要借这个放映机， Kami tidak pernah mendapatkan proyektor yang sama yang dikasih yang sederhana yang saya bilang tadi. 他们所借到的不像我们已经借到的那个放映机那么好。 Janji Allah ditepatinya dengan cara
yang tidak terduga. 所以神的应许是不是照着许多时候是超过我们所需求的赐给我们， Di luar apa yang dipikirkan oleh kita. 超过我们的计划，超过我们所想象的， Dan bahkan Tuhan memberikan yang terbaik 甚 bagi 至于 kita. 神就把最好的赐给我们。 Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pengalaman hidup Bapak Ibu sekalian. 我不知道今天你们生命上的一些经验， Saya percaya ada peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. 可能在你的生命里头，神已经彰显了他最大的恩赐。 Penggenapan janji-janji, jawaban-jawaban daripada doa Bapak Ibu sekalian. 神已经借助你们的祷告，成就在你们身上的应许。 Kita bisa bagikan bagi sesama kita. 我们愿意把这个应许去跟别人分享， Bukan untuk menunjukkan bahwa kita yang hebat. 不是因为我们有什么成就， Tapi untuk menunjukkan Allah kita yang hebat, yang selalu memenuhi akan janjinya. 但是我们要彰显神的大能，他每一时每刻都成就他的应许。 Janji yang di luar akan pikiran kita. 我们在这个生命当中，应该所跟人家分享。 Hal yang ketiga, janji Allah itu digenapi dengan penyertaan dari Allah sendiri. 第三方面，神成就他的应许是借着他跟我们的同在。 Di dalam Yesaya di situ dikatakan seorang anak laki-laki, ya, maaf, Yesaya ya. 在以赛亚书， Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai dia Immanuel. 以赛亚书7章40节告诉我们说，必有童女怀孕生子，你要给他起名叫耶稣。 Dan kemudian di Immanuel, dalam Immanueli, 对不起。 ya. Dan kemudian di dalam Matius 1 ayat 23 juga dikatakan ya bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan juga seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. 在马太福音1章23节也告诉我们说，必有童女怀孕生子，你要给他起名叫以马内利。 Immanuel itu diambil dari bahasa Ibrani Bapak Ibu sekalian. 以马内利这个字是希伯来文 Im itu artinya beserta. ，im 就是同在， Manu artinya kita. 马努是我们 El itu Allah. ，L 就是神。 Jadi Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel 的意思，以马内利的意思就是说，神跟我们同在。 Dan Tuhan Yesuslah yang dilahirkan oleh anak darah Maria itulah Sang Immanuel. 哪一位有童女生的孩子儿子，耶稣基督就是以马内利的神。 Yesuslah Sang Allah yang beserta dengan kita. 耶稣就是神跟我们同在的意思。 Kelahiran Kristus menunjukkan bahwa Allah yang dulunya tinggal di surga tinggal bersama-sama dengan manusia karena dia telah menjelma menjadi manusia. 这位生下了耶稣，就是那位住在高天之上的神，他成为人的样式，住在我们中间，跟我们同在。 Di dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. 在希伯来书第4章15节那里的话告诉我们说，因为我们有大祭司，并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。 Karena Kristus telah menjadi manusia, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, Bapak Ibu 因 sekalian. 为主耶稣基督成为人的样式，他会知道我们所面临的一切感觉。 Kristus juga dicobai oleh iblis, 主耶稣被撒旦试探， namun Kristus tidak jatuh di dalam pencobaan. 但是他没有落在试探里面。 Kita sering kali dicobai dan kita juga berulang kali jatuh di dalam dosa. 我们许多时候被魔鬼所试探，许多时候就跌倒了。 Artinya Bapak Ibu sekalian, pergumulan apapun sesungguhnya itu Tuhan mengerti dan Tuhan dapat merasakannya. 这告诉我们说，我们无论遇到任何的苦难，神自己会知道，他会感觉到我们的痛苦。 Dan tidak itu saja,
Bapak Ibu sekalian. 不是单单那样。 Setelah Kristus menjalankan misi keselamatannya di atas kayu salib, 当主耶稣已经完成了他在十字架上的救赎计划， mati dikuburkan, 他死了，埋葬了， dan kemudian bangkit di hari ketiga. 第三天复活了。 Dia menjumpai murid-muridnya. 他遇见他的门徒们， Dan ketika dia akan naik ke surga, dia berkata, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. 当他要离开门徒们升天的时候，他告诉门徒们说：“我要永远与你们同在。” Melalui Allah Roh Kudus, Kristus beserta dengan kita hingga saat ini. 借着主耶稣基督所差遣的圣灵，直到今天仍旧跟我们同在。 Jika dia menggenapi janjinya bahwa dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, tidakkah dia juga memenuhi janjinya beserta dengan kita? 那么他既然应许了来到这个世界上来拯救我们，他也应许要跟我们永远同在。 Jadi pertanyaan bagi kita, adakah kita merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? 问题就在乎我们今天有没有感觉到、真实知道这位主耶稣是在跟我们同在呢？ Hati-hati Bapak Ibu ketika kita mengatakan, aku kok nggak merasakan ya Tuhan hadir 哎呀 atau menyertai aku. 你要特别的小心，你也不会说我没有觉得神跟我同在，我没有感觉到 Jangan-jangan ada yang salah dengan kerohanian kita. 可能我们灵性是有问题，发生 Karena 问题。 Tuhan sudah berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. 因为神应许给我们，他要跟我们同在，永远跟我们同在。 Minggu ini kita memasuki minggu Advent pertama. 那么这个礼拜是我们进入到圣诞月的头一个礼拜， Kita bisa melihat bahwa lilin warna ungu itu sudah dinyalakan. 我们看见蜡烛已经点好了。 Lilin warna ungu itu melambangkan sebuah pengharapan. 那么这个蜡烛代表盼望， Pengharapan akan kedatangan Kristus yang menyelamatkan setiap kita, yang memberikan sukacita. 盼望主耶稣的来临，给我们救赎的恩典，给我们平安跟喜乐。 Warna ungu juga melambangkan pertobatan karena kita sudah mendapatkan keselamatan di dalam Dia. 这个颜色也是告诉我们说，我们已经悔改，已经领受了这一位这个救恩。 Mengapa kita berharap kepada Tuhan? 为什么我们要盼望神呢？ Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. 因为我们这位神，他始终都是要成就他所应许的。 Dan Natal adalah bukti pengenapan janji Allah. 那么这个圣诞就是就表示神已经成就他的应许， Janji yang tidak dibatasi oleh waktu. 是不受时间的限制。 Janji yang digenapi dengan cara yang tak terduga. 呀，他这个成就的是借助其他我们所不知道的方法， Dan janji yang digenapi dengan penyertaan daripada 我 Allah. 成就的这个应许的成就是借助他跟我们同在。 Pertanyaannya adalah, percayakah kita akan janji Allah itu? 我们问题就是说，我们相信不相信这个神的应许呢？ Di hari-hari menjelang Natal ini, mari kita menyatakan pada Tuhan, Tuhan aku mau pegang janjimu. 那么在这个临近圣诞节的期间， Aku 我们 percaya 要 engkau 抓 yang 住神，我相信神。 Aku percaya engkau yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, engkau masih menyertai aku hingga saat ini. 我相信2000多年前你的降生，到今天为止，你仍旧跟我们同在。 Hari ini ada beberapa orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptiskan. 今天有几位的父母要把他的孩子献上受洗， Ini adalah tanda iman mereka bahwa mereka percaya anak-anak ini adalah milik Tuhan dan Tuhan akan memelihara mereka. 就告诉我们说，做父母的已经相信这个孩子在神的手中。 Ada rekan-rekan yang akan menerima baptisan dewasa dan juga sidi. 有一些的默祷友，他们成人呢要接受成人的洗礼跟见信礼， Sebuah tanda pertobatan meyakini Kristus sudah mati dan bangkit bagi setiap 这 kita. 这已经告诉我们说，他们已经在神面前悔改，主耶稣已经复活了，成为我们的救主。
mari kita senantiasa diingatkan, Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia senantiasa menggenapkan janjinya. 愿神常常提醒我们，神是永远跟我们同在，他也要永远成就他的应许。